Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Percaya ataupun tidak, masalah kesihatan mental menjadi isu utama di Malaysia sejak negara memperkenalkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak Mac yang lalu. Menurut Tan Sri Dr. Nur Shah Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, mengatakan berdasarkan 8,380 panggilan yang diterima oleh pihak KKM, 46.8% berdepan dengan masalah tersebut. Seringkali kita mendengar istilah kesihatan mental dan penyakit mental, tetapi adakah kedua-dua perkara ini sama? Apakah yang dimaksudkan dengan kesihatan mental? Kesihatan mental adalah satu keadaan yang mana seseorang individu menyedari tentang keupayaan diri, mampu bekerja secara produktif dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Secara mudahnya, kesihatan mental adalah asas kepada kesejahteraan individu dan kemampuan masyarakat berfungsi secara efektif. Masalah kesihatan mental banyak bergantung kepada faktor individu, sosial dan persekitaran. Contohnya disebabkan oleh masalah sosioekonomi, pertukaran persekitaran yang mendadak, tekanan di tempat kerja dan penyakit fizikal. Fakta yang perlu kita ketahui adalah tiada seorang individu pun yang mempunyai ciri-ciri kesihatan mental yang baik pada setiap masa, tetapi orang yang mempunyai masalah kesihatan mental masih mampu menguruskan aktiviti seharian mereka. Berbeza dengan penyakit mental pula adalah situasi di mana tahap mental seseorang menyebabkan aktiviti seharian terjejas, sama ada dari segi sosial ataupun persekitaran, dan ia memerlukan rawatan khas daripada psikiatri. Tanda-tanda kita mengalami masalah kesihatan mental, yang pertama, kita cepat marah ataupun kita mudah marah. Yang kedua, perubahan selera makan. Selera makan kita berubah-ubah. Yang ketiga, masalah tidur. Sama ada kita susah tidur ataupun kita mudah sangat tidur. Yang keempat, kerisauan yang berlebihan. Yang kelima, kita cepat letih ataupun cepat lesu. Yang keenam, keresahan yang teruk ataupun anxiety. Yang ketujuh, perubahan personaliti yang ketara. Tiba-tiba kita cepat-cepat sensitif ataupun kita cepat melenting. Yang keenam, tingkah laku kita yang agresif. Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini, kita dinasihatkan untuk menjaga kesihatan mental kita. Jadi di sini saya ingin kongsikan tips penjagaan kesihatan mental. Yang pertama, lakukan aktiviti fizikal ataupun senaman ringan, berjalan atau beriadah pada waktu petang ataupun pada hujung minggu. Yang kedua, sentiasa berhubung dengan keluarga dan rakan. Sekiranya kita mempunyai masalah, kongsikan dengan keluarga ataupun rakan kita. Yang ketiga, makan makanan yang sihat. Kita dinasihatkan untuk makan makanan yang sihat supaya dapat menjaga kesihatan mental kita dan juga badan kita. Yang keempat, bijak mengurus masa. Yang kelima, lakukan aktiviti yang anda suka dan minat. Pada hujung minggu, elakkan keluar rumah dan lakukan aktiviti yang anda minat ketika di rumah. Yang keenam, kongsi perasaan anda dengan orang yang dipercayai. Yang ketujuh, elak pengambilan rokok, dadah dan alkohol kerana ia boleh memudaratkan kesihatan mental kita dan juga tubuh badan kita. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ashidah Murniati binti Saidin. Nombor matrik I 19203976. Saya akan membentangkan mengenai kesihatan mental dan kaitan dengan terapi Gestalt. Terapi Gestalt ni adalah satu pendekatan kepada kesejahteraan mental yang dapat membantu dan menyelesaikan masalah ataupun konflik yang lalu. Apabila kita mengingati masa yang lalu, kita boleh mencari kesalahan yang kita lakukan pada masa lepas untuk diperbetulkan pada masa yang sekarang. Terapi Gestalt dapat membantu orang ramai menangani gejala masalah kesihatan mental sekarang. Menurut terapi Gestalt, emosi hanya dapat diselesaikan jika mereka membincangkan pada masa sekarang. Luahan emosi tidak kiralah secara dalaman ataupun luaran, ia adalah cara utama bagi menyembuhkan klien dengan menggunakan terapi Gestalt ni. Masalah kesihatan mental ni terjadi pada sesetengah orang. Mungkin disebabkan oleh orang sekeliling yang tidak memahaminya, tidak dapat apa yang diinginkan,
terlalu stres ataupun tidak berkeyakinan ataupun kurang berkeyakinan. Okey, terapi Gestalt ni dia boleh membantu orang ramai dengan pelbagai keadaan kesihatan mental. Antaranya adalah kebimbangan dan juga kemurungan. Okey, terapi Gestalt ni mungkin salah satu pendekatan yang berguna untuk memahami perasaan, kebimbangan dan juga kemurungan seseorang. Apabila isu yang lama kita dapat selesaikan, maka mereka akan rasa lebih tenang dan juga selesa pada masa akan datang. Okey, di dalam terapi Gestalt terdapat beberapa teknik yang boleh kita gunakan bagi membantu menyelesaikan masalah kesihatan mental. Okey, antaranya adalah kerusi kosong ataupun permainan berdialog dan juga top dog dan underdog. Okey, untuk kerusi kosong dan permainan berdialog atau permainan berdialog ini, kerusi kosong ni dia dilihat sebagai teknik yang paling berpengaruh dan popular dalam terapi Gestalt. Tapi buat masa sekarang ni sudah kurang digunakan. Kebanyakannya digunakan pada masa yang dululah. Akhirnya klien dia meluahkan masalah dia dengan individu yang lain tu. Okey, jadi dia akan ada penambahan satu lagi kerusi, di mana kerusi tu adalah dikenali sebagai kerusi kosong. Di mana klien akan membayangkan bahawa individu tersebut berada di situ. Okey, dia akan meluahkan perasaannya dan kemudian selepas dia meluahkan, dia akan pergi ke kerusi yang kosong tu dan dia akan menjawab bagi pihak individu tersebut. Dengan adanya teknik ni, ia akan lebih membuatkan klien itu tahu perasaan orang lain juga dan juga berasa empati dan juga dapat mengendalikan masalah dia yang dialami sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syazaliana binti Sabri dan pada hari ini saya akan membuatkan kami akan membuatkan satu video dan tajuk yang saya dapat ialah nasihat kepada masyarakat tentang masalah mental. Dan nasihat saya kepada semua masyarakat yang mengalami kesihatan mental ni, salah satu yang kita boleh buat ialah yang pertama, berkongsi kebimbangan anda dengan masalah ini dengan orang lain dan mungkin kita akan merasa lega selepas berkongsi masalah ini dengan orang lain. Selalunya kita akan berkongsi masalah ni dengan orang yang kita sayang ataupun dengan orang yang kita percaya untuk selesaikan masalah ataupun berkongsi masalah yang kita tengah hadapi. Dan yang kedua ialah bertanya kepada doktor anda tentang perkara-perkara yang anda tidak pasti tentang penyakit. Bererti doktor ni adalah seorang pakar dalam kesihatan mental. Kita boleh berjumpa dengan seorang kaunselor ataupun dengan pakar psikiatris jika terdapat masalah yang lebih mendalam dengan penyakit kita. Dan yang ketiga ialah imbangi keperluan kehidupan anda dengan halangan akibat penyakit, iaitu ketahui tahap kemampuan anda. Di sini bila mana kita ada stres, bila mana kita ada kesihatan mental ini, kita kena tahu tahap mana yang kita tak boleh nak buat. Contoh, jika seseorang itu ada anxiety yang berlebihan, kita boleh tahu dia bila di kalangan orang yang ramai, dia akan rasa gelisah. Dan bila dia rasa gelisah, kita tidak boleh untuk memaksa seseorang itu dengan dia menyertai segolongan orang ramai. Sebab benda ni boleh menyebabkan orang yang ada alami anxiety ni, dia rasa macam takut. Okey. Dan yang keempat ialah amalkan pemakanan yang seimbang dan sihat. Hilang selera makan akibat kemurungan boleh merumitkan kesihatan mental. Pemakanan yang seimbang juga boleh seimbangkan kesihatan mental seseorang itu. Dan bila kita jaga diri kita, bila kita memberikan badan kita kesihatan yang sihat, anxiety itu insya-Allah tidak akan berulang ataupun kurang
penyakit mental yang kita buat. Dan lakukan aktiviti harian ataupun lakukan aktiviti yang kita suka seperti memasak ataupun menjahit. Itu akan memberikan kita semangat kembali untuk menangani kesihatan mental ini. Dan yang kelima, melakukan senaman sebagai aktiviti harian. Seperti yang saya cakap tadi lah, kita lakukan benda-benda yang kita suka. Macam memasak, menjahit dan sebagainya. Menari pun boleh. Tetapi tak semestinya kita menari di depan orang, betul tak? Dan senaman ini juga adalah salah satu senaman untuk kita melakukan aktiviti harian ataupun memberikan kita satu semangat yang baru untuk menangani masalah mental. Dan yang terakhir, iaitu yang keenam, adalah amalkan pengambilan ubat-ubatan mengikut nasihat doktor. Jangan mengambil ubat yang tidak dinasihatkan oleh doktor. Kalau kesihatan mental kita itu sangatlah teruk, perlulah ambil ubat. Tetapi jika tidak perlu ubat atas nasihat doktor, janganlah. Kerana ini akan membahayakan diri kita sendiri, kerana kita tahu ubat ini tidak boleh terlebih dos. Dan sekian saja nasihat saya untuk video kali ini. Terima kasih.